Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Hari ini bersama dengan cikgu, kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, unit 21. Indahnya budaya kita. Baik. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Baik, kita tengok ya. Standard kandungan hari ini memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Standard pembelajaran memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Kriteria kejayaan, murid dapat membuat 2 kesimpulan ayat songsang dalam pelbagai situasi yang betul. Objektif pelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran kita hari ini, murid dapat memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Ingat lagi tak ayat songsang tu apa dia? Okey. Ayat songsang tu kamu dah belajar dah sebelum ni. Tapi hari ni kita akan buat ulang kaji sedikit tentang ayat songsang. Okey. Secara ringkas, ayat songsang. Bila sebut ayat songsang, mesti ada ayat biasa. Okey. Ayat-ayat dalam bahasa Melayu disusun dengan 2 cara. Pertama, susunan biasa. Dan yang kedua, susunan songsang. Okey. Kalau biasa tu, macam yang kamu bina ayat dalam penulisan A, bila bina ayat, mesti ada subjek, subjek dan predikat. Mesti ada siapa, apa, buat apa. Dan ditambah dengan penerangan ataupun huraiannya. Tapi kalau susunan songsang, kita tengok. Baik, ini susunan biasa. Okey. Ini susunan biasa. Siapa? Okey, siapa? Subjek. Penduduk kampung cantik. Penerangan dia, predikatnya, sangat baik dan peramah. Ini yang biasa. Tengok yang kedua. Subjeknya, siapa? Ali. Penerangannya apa? Sudah membersihkan bilik tidur. Tu predikat. Okey, kita tengok yang ketiga. Subjeknya. Subjeknya maksudnya siapa ataupun apa. Apa dia? Di sini, baju-baju Fatimah. Apa penerangannya? Apa predikatnya? Belum bergosok. Ini susunan biasa. Yang biasa kamu guna. Kita tengok yang luar biasa tu apa dia. Bila yang biasa, dia mesti subjek diikuti dengan predikat. Tetapi untuk songsang, dia sebut songsang terbalik. Ini dia. Kalau di sini subjek tambah dengan predikat. Tapi untuk songsang, predikat kemudian diikuti dengan subjek. Okey, kita tengok contoh yang tadi. Penduduk kampung cantik sangat baik dan beramah. Okey, ini ialah subjek. Subjek, ni subjek. Okey, ini penerangannya, predikat. Jadi sekarang kita terbalikkan dia. Sangat baik dan peramah ni penerangan kita letak di hadapan. Tengok. Sangat baik dan peramah. Dan subjeknya mana? Penduduk kampung cantik. Okey. Ini ayat pendek. Kita potong kepada 2 bahagian. Ini kita tengok. Kita tengok. Okey. Kita tengok. Ali sudah membersihkan bilik tidur. Ali sudah membersihkan bilik tidur. Ali ialah subjek. Subjek ni di depan. Bila pergi ke sini, subjeknya pergi ke belakang. Okey. Dan bilik tidur. 3 ni. Ni 1, 2, 3. Okey. 3 ni kita letak kat depan. Bilik tidur. Penerangannya. Bilik tidur. Sudah dibersihkan Ali. Bilik tidur sudah dibersihkan Ali. Kita terbalikkan dia. Okey. Kemudian. Okey. Baju-baju Fatimah belum bergosok. 2 bahagian kan? Subjek
predikat. Jadi baju Fatimah kita letak di belakang. Ni, belum bergosok kita letakkan di hadapan. Belum bergosok baju Fatimah. Okey. Okey. Baik, seterusnya. Ni. Ini dalam buku teks. Okey, murid-murid boleh buka buku teks 122. Mari kita baca petikan ni. Pendek je. Satu perenggan sahaja. Sebelum tu cuba tengok kat tepi ni. Nasi buluh. Biasa tengok tak? Kau biasa makan tak? Biasa kalau dalam buluh ni, kalau orang Melayu dia makan lemang. Tapi ni nasi buluh nasi yang kita makan biasa tu, tapi masaknya di dalam buluh. Baik. Baca ya. Masakan dalam buluh. Nasi buluh. Nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemang. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Mana ni masyarakat Melayu Patani ni? Ni diletak di sempadan Kedah dan Siang. Dia penduduk rakyat Malaysia. Tapi dikenali sebagai Melayu Patani. Di dalam buluh nasi ini dimasak selama 2 jam. Lama tu. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Daun bemban. Kemudian aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Itu dia penerangan sedikit tentang nasi buluh. Okey. Kita tengok ayat susunan biasa. Ayat susunan songsang. Kita tengok ayat susunan biasa. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Bila ditukar jadi ayat songsang, lihat ya, berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Macam mana boleh tukar macam tu? Okey, saya tunjukkan. Okey, tengok. Daun bemban kita potong. Ini ialah subjek. Berbentuk seperti daun sirih. Ini ialah penerangan predikat. Okey, jadi kita songsangkan predikat ni kita bawa ke depan. S ni kita bawa ke belakang. Nampak ni P, ini S. Terbalik kan? Jadi, kita ambil yang ni. Berbentuk seperti daun sirih dan daun bemban. Berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Jadilah ia ayat susunan songsang. Baik, jadi sekarang ni kita nak buat latihan. Ada 4 ayat. Kita nak tukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Baik. Teruskan. Okey, ini ada formula cikgu nak ajar. Okey. Ayat susunan biasa. Kalau ayat yang pendek, kita potong pada 2 bahagian. Jadi 1 dan 2. Tapi kalau ayat panjang, kita kena potong ayat tu jadi 3 bahagian. 1, 2, 3. Apa dia 1? Apa dia 2? Apa dia 3? 1 subjek. 2 dengan predikat ni ialah 2 dan 3 ni ialah predikat. Tapi kenapa cikgu jadi 2 dengan 3? Okey, ingat balik formula kamu membina ayat. Siapa, apa, ini dia nombor 1. Okey, perbuatan, buat apa, nombor 2. Keterangan atau huraian, jadikan nombor 3. Jadi 1, 2, 3. Ini untuk ayat susunan biasa. Bila ditukar kepada ayat susunan songsang, tukar kedudukan 1, 2, 3 ni. Okey. 1 ni tak tengah. 2 ni letak belakang. 3 ni kita bawa ke hadapan. Nampak? 1 dengan 2 kita tolak dia ke belakang. 3 ni kita bawa pergi depan. 3 ni kita bawa pergi depan. Okey. Tengok contoh yang pertama. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras. Ini jadikan nombor 1. Siapa, apa? Apa tu? Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras.
Okey, dapat dimuatkan. Ni kita jadikan nombor 2. Muatkan di mana? Di dalam sebatang buluh. Jadi satu ayat ni kita dah potong jadi 3 bahagian. 1, 2, 3. Okey, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras, nombor 1. Dapat dimuatkan, nombor 2. Di dalam sebatang buluh, nombor 3. Jadi kita nak susun ni ke ini. 3, 1, 2. Okey, 3 mana? Di dalam sebatang buluh. Okey, ni dia. Di dalam sebatang buluh. Nombor 1 apa? Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras. Ni dia. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Jadi jadilah ayat song-song. Baca. Di dalam sebatang buluh sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Okey. Boleh? Boleh? Okey. Kita tengok pula nombor 2. Daun lerek juga dapat digunakan selain daun beban. Daun lerek jadikan nombor 1. Okey. Juga dapat digunakan. Jadikan nombor 2. Selain daun beban. Jadikan nombor 3. Okey, sekarang nombor 3 ni kita jadikan dia di hadapan. Ni. Selain daun beban. Nombor 1 tadi kita tolak ke belakang. Selain daun beban, daun lerek juga dapat digunakan. Itu jadilah dia 3, 1 dan 2. Kalau kat sini 1, 2, 3. Kita tukar. 3 kat sini, 1 kat sini, belakang, 2 di belakang lagi. Okey. Boleh? Okey. Bagus. Seterusnya, nombor 3. Ni lagi senang nampak. Apa ialah nasi buluh. Buat apa? Dimasak. Jadikan nombor 2. Seperti lemang penerangannya. Okey, nasi buluh dimasak seperti lemang. Jadi, kita tukar. Nombor 3. Seperti lemang. Nasi buluh dimasak. Dah dapat. 3, 1, 2. Okey. Tengok nombor 4. 4 ni panjang sikit. Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Baik, 1 mana? 1 ialah nasi buluh. Apa? Nasi buluh. Buat apa? Dapat juga dimasak. Jadikan nombor 2. Penerangannya dengan cara merebus atau mengukusnya. Okey, jadi 1, 2, 3. Ambil 3, letak kat depan. 3 apa dia? Dengan cara merebus atau mengukusnya. Dengan cara merebus atau mengukusnya. 3. Kemudian yang 1 tadi kita tolak belakang. Nasi buluh dapat juga dimasak. Dah selesai. Okey. Jadi, ingat je formula. 1, 2, 3. Bila susah jadi 3, 1, 2. Okey. Boleh? Boleh. Bagus. Baik, sekarang kita tengok sini. Okey. Ayam pansuh. Kita baca dulu. Ayam pansuh. Apa tu ayam pansuh? Ayam pansuh atau manuk pansuh merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Untuk menyediakan masakan ini, ayam akan disumbatkan ke dalam buluh sebelum dipanggang. Di dalam buluh tersebut, daun pisang digunakan sebagai pelapik. Okey. Itu dia ayam pansuh. Ayam pansuh dia makanan tradisional masyarakat di Sarawak. Pun menggunakan buluh. Letaknya ayam tu di dalam buluh. Tapi sebelum nak letak ayam tu, dia guna daun pisang.
Tapik dulu baru letak dalam. Ni nampak pada gambar ni. Okey. Okey. Jadi kita tengok ayat biasa kepada ayat songsang. Ramal khas dimasukkan ke dalam buluh. Okey. Ramal khas nombor 1. Buat apa? Dimasukkan. Jadi nombor 2. Okey, yang ketiga, ke dalam buluh. 1, 2, 3. Tadi cikgu kata apa? 3, 1, 2 kan? Okey, ini 3. Ke dalam buluh. Ke dalam buluh. 1 apa? Ramuan khas. Khas dimasukkan. Ingat? Ingat cikgu ajar tadi ya? Okey. Formulanya ini 1, 2, 3. Ini 3, 1, 2. Okey. Jadi, apa tugasan kamu? Tukarkan setiap ayat menjadi ayat susunan songsang salin dalam buku tata bahasa. Okey, contoh. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk disiapkan. Jadi, kamu kena potong. Potong kepada 3 bahagian. Cuba. Ya. Okey, ini tugasan untuk kamu. Cuba buat dan nanti dah siap hantar pada cikgu masing-masing. Okey. Dan cuba. Salah betul itu nombor 2. Yang penting kamu cuba. Kalau betul semua bonus untuk kamu. Maknanya kamu betul-betul faham. Tapi kalau tak betul, inilah peluang kamu nak belajar daripada kesalahan. Bila dah salah, tentulah cikgu akan komen. Jadi cikgu akan komen, cikgu akan ajar balik lah. Okey, jadi kamu akan lebih faham. Kalau kamu tak jawab langsung, kamu tak dapat apa-apa. Okey, jadi lebih baik jawab mengikut tahap pemahaman kamu. Kamu faham tak kat mana? Kamu cuba jawab dan hantar pada cikgu. Jadi cikgu akan semak, cikgu akan komen. Bagi yang betul semua, alhamdulillah. Maknanya kamu benar-benar faham. Bagi yang tak dapat betul semua, ini peluang kamu untuk belajar daripada kesalahan. Dan kebiasaannya, orang yang buat salah, bila dia belajar betulkan balik kesalahan, itu lebih meninggalkan kesan yang sangat lama. Kamu akan ingat, kamu pernah buat salah. Dan kamu akan ingat, macam ni cara-caranya. Okey. 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 Jadi, cikgu harap kamu boleh siapkan tugasan kamu pada hari ini. Dan jadi, hari ini kita belajar tentang ayat songsang. Okey, maknanya kita belajar, kita menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Okey, jadi terima kasih semua. Cikgu harap kamu boleh siapkan tugasan. Hantar pada cikgu secepat yang boleh. Jangan ditangguhkan kerja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.